Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahri Abdul Rahman akan berkongsi dengan saudara-saudari semua ringkasan buku 8 Ramadan Al-Mubarak yang sempat saya baca serba sedikit, iaitulah tulisan seorang calon PhD dalam bidang tafsir Al-Quran, saudara Zakial Fikri. Saudara Zakial Fikri daripada Jakarta, Indonesia, dan buku ini bertajuk Aneka Keistimewaan Al-Quran, terbitan Kuanta, dengan setebal 300 muka surat lebih, terbitan Kompas Gramedia, minta maaf, dan ia adalah salah satu daripada karya ulumul Quran yang banyak perkara-perkara baru yang saya dapat pelajari, dan izinkan saya berkongsi antaranya seperti berikut. Di dalam mukaddimah buku ini menjelaskan antara tujuan penulisan adalah untuk membuktikan khasais Al-Quran ataupun keistimewaan Al-Quran yang didapati ditulis oleh para ulama pada menonjolkan Al-Quran ini adalah satu kitab yang ternyata istimewa berbanding dengan kitab Taurat, Injil, Zabur. Al-Quran punya keunggulan, Al-Quran punya sebab untuk menjadi imam, menjadi pendahulu, walaupun ia turun sebagai kitab yang berada di akhir. Namun ini tidaklah bermaksud untuk merendah-rendahkan kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran. Itu nombor satu dalam bahagian mukadimah ditulis oleh penulis pada April 2019. Sepintas lalu dalam isi kandungan buku ini dijelaskan dalam 6 keistimewaan. Ada 6 keistimewaan Al-Quran. Pertama sekali dari sudut penurunan. Dari sudut penurunan Al-Quran ada pelbagai keistimewaan. Sebagai contohnya, Al-Quran turun beransur-ansur. Ini tidak berlaku kepada kitab-kitab terdahulu, dan ada hikmah yang saya akan kupas nanti. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran dari sudut isi kandungan. Bagaimana ia mengadap manusia, bagaimana Al-Quran berhadapan dengan manusia, bagaimana ia menyampaikan, ia berinteraksi dengan manusia. Kemudian kita ada keistimewaan dari sudut kemu'jizatan, maknanya perkara-perkara yang manusia tidak boleh mendatangkan. Al-Quran itu sendiri memanglah mukjizat, namun penulis menegaskan isu-isu seperti berita-berita ghaib, sama ada sejarah atau masa depan, adalah bukti keistimewaan Al-Quran. Dan yang keempat, keistimewaan dari sudut keutamaan Al-Quran di hari akhirat. Bagaimana Al-Quran ini ada surah-surah tertentu yang kalau dibaca menjanjikan syafaat kepada pembaca. Adapun keistimewaan yang kelima adalah dari sudut kaedah mempelajari Al-Quran. Adalah satu-satunya kitab suci yang memerlukan kawaid, yang memerlukan kepada disiplin dan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu tertentu yang sangat banyak. Dan yang keenam, keistimewaan dari sudut pengaruh bacaan Quran. Pengaruh bacaan Al-Quran sama ada berdasarkan bukti-bukti daripada cerita lampau, fakta-fakta sejarah, apa yang berlaku kepada musuh-musuh Islam contohnya, dan juga tidak boleh dinafikan pengalaman-pengalaman semasa, khususnya dalam dunia perubatan, ruqyah, kesan Al-Quran. Jadi ini 6 perkara yang disentuh oleh saudara Zakial Fikri, dan buku ini saya beli di Indonesia semasa berkunjung ke mana, lupa, minta maaf banyak-banyak lah. Okey, Al-Quran berdasarkan ungkapan Ibnu Katsir rahimahullah, wafat 774 Hijrah. Betapa hebatnya Al-Quran ini, cuba lihat kata Ibnu Katsir, kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang paling mulia,
kepada Rasul yang paling mulia, dibawa malaikat yang paling mulia, dan diturunkan di bumi yang paling mulia, Makkah, turun pula dalam bulan yang paling mulia, Ramadan al-Mubarak, maka sempurnalah kemuliaan Al-Quran dari segenap sudut. Subhanallah. Ya, kitab yang paling mulia diturun dengan bahasa yang paling mulia kepada Rasul yang paling mulia, dibawa malaikat yang paling mulia, terjadi dalam bumi yang paling mulia pada bulan yang paling mulia. Lihat bagaimana setup ataupun bagaimana kehebatan Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran itu sahaja, tetapi kepada siapa ia diturunkan, di bumi mana ia diturunkan, pada waktu bila ia diturunkan, oleh siapa yang memikulnya dari langit ke bumi. Baiklah tuan-tuan sekalian, banyak penulis merujuk kepada Syekh daripada Arab Saudi, iaitu Syekh Fahad bin Abdul Rahman Ar-Rumi dalam kitabnya Khasa'is Al-Quran, dan beliau jelmakan bukan 40 lah, tetapi 6 sahaja daripada perkara-perkara yang disentuh dalam sahih yang asal, iaitulah Khasa'is Al-Quran. Pada halaman 17 buku ini, ketika membahaskan tentang keistimewaan Al-Quran dari sudut penurunan, ia dibawa perumpamaan menjawab persoalan, nak jawab persoalan kenapa Quran turun 23 tahun, maksudnya beransur-ansur. Ya, antara yang menarik perhatian saya adalah metafora yang digunakan oleh penulis, yang boleh kita beritahu kepada anak-anak kita, ya, kenapa Quran mengambil masa yang lama, turun beransur-ansur, kadang 10 ayat dan bulan depan 10 ayat, sedangkan kita boleh hafal 10 ayat dalam satu hari. That's mean kita boleh bersedia menerima 10 ayat yang seterusnya pada esok hari, tak perlu tunggu sampai sebulan. Bahkan orang Arab tiada kesulitan untuk menghafal apa yang mereka dengar kali pertama. Tetapi ini menunjukkan Al-Quran ada hikmah. Dan dalam perumpamaan, Al-Quran ibarat ubat, maka tentu tidak tepat diberikan semua ubat kepada pesakit. Ya, seorang yang panas badan, kan, didapati selsema, berhingus, kemudian pening-pening kepala, batuk-batuk, ya, lalu doktor bagi ke semua ubat berkenaan batuk, demam, selsema. Mana mungkin, ya, mana mungkin Al-Quran ibarat sebagai ubat, maka tentu tidak tepat bila diberikan semuanya kepada pesakit, melainkan diberitahu kepadanya waktu-waktu tertentu ubat itu digunakan. Ya, ubat itu digunakan. Seolah-olahnya dekat farmasi ada macam-macam ubat, tetapi diberikan kepada pesakit apa yang sesuai dengan sakitnya. Subhanallah. Bahkan kalau diberikan ubat kepada pesakit pun, kita akan bagi tahu, ya, iaitulah makan pada pagi, pada sore, pada petang, pada malam sebelum tidur. Ya, jangan kita bagi ubat, ya, susahlah, kejap pagi, kejap tengah hari, kejap malam. Boleh tak saya cover 3 tu dalam satu pagi sahaja? Tak boleh begitu. Itu logik, tuan-tuan, logik untuk kita nampak sebab Quran mengambil masa turun sedikit-sedikit beransur-ansur kerana memahami, ya, situasi manusia, ya, seperti yang diungkapkan oleh penulis pada halaman 22. Al-Quran, ya, sangat toleransi dan mengerti, ya. Ar-Rahman 'allama al-Quran khalaqal insan. Al-Quran sangat toleransi dan mengerti jiwa manusia. Yalah, siapa yang buat manusia? Allah Ta'ala. Siapa yang mengajar ilmu psikologi kepada psikologis? Allah Ta'ala. Jadi apa yang terjadi dalam 23 tahun adalah satu perkara yang membuka minda kita tentang sains kemanusiaan, ya. Bagaimana Quran lebih dahulu membuka fikiran umatnya tentang psikologi, ya, tentang kaunseling, ya. Kenapa manusia tidak boleh dikejutkan dengan silibus sekaligus panjang lebar penerangan. Okey,
pada halaman seterusnya, iaitulah pada halaman 31, masih dalam bab kehebatan dari sudut penurunan, maafkan saya, isi kandungan. Penulis ada menyebut kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Antara menarik minat saya adalah bahasa Arab adalah bahasa yang spesifik. Sebagai contoh, tinggi dalam bahasa Arab ada 60 perkataan yang saling sinonim, ya. Yang kenapa tinggi saja, kalau kita Melayu ni tinggi je lah kan, tetapi dalam bahasa Arab ada 60 perkataan bagi menunjukkan ketinggian yang berbeza-beza. Tinggi-tinggi belaka, tetapi tinggi takat mana, setiap takat itu ada perkataannya. Subhanallah. Singa dalam bahasa Arab ada 500 perkataan. Kenapa jadi macam tu? Sebab singa memanglah satu folder, satu nama, tetapi bagaimana rupa singa, warna apa singa, duduk di mana singa, melahirkan 500 perkataan yang bersesuaian dengan singa jenis mana. Ular 200 perkataan. Ya. Madu ada 80 perkataan. Tu dia. Dan menakjubkan pedang kecil, pedang besar, pedang straight, pedang bengkok, pedang hitam, pedang putih, pedang perang, pedang perhiasan, ada 1000 perkataan. Ini kajian dan disebut oleh Qurash Shihab hafizahullah. Perkataan unta dengan aneka macam jenis unta, dengan keadaan unta, duduk ke, berdiri ke, ya, ada 5644 perkataan. Allahu Akbar. Pakar bahasa berpendapat kosa kata bahasa Arab, ya, perkataan yang terhasil daripada bahasa Arab, ya, 25 juta, tuan-tuan. Bayangkan tebal tak tebal Qamus Al-Muhayta, ya, tebal tak tebal perkataan tu, ya, tebal tak tebal lisanul Arab, tuan-tuan, berjilid-jilid, tuan-tuan. Ini yang membantu bahasa Arab apabila bercakap tentang sesuatu memang spesifik, tidak merujuk kepada maksud lain walau dalam folder yang sama, ya. Ini tentunya membantu kejelasan mesej yang ingin disampaikan, yang tidak boleh ditampung oleh sinonim yang lain ataupun taraduf yang lain. Subhanallah. Inilah kehebatan bahasa Arab. Allah Ta'ala membuat persiapan sebelum Nabi diutuskan sebagai Rasul dan Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab sudah mekar, ya, mencapai ke satu tahap yang paling fasih, ya, sebelum kedatangan Nabi, sejak daripada zaman Nabi Ismail alaihi salam. Dan akibat daripada kedalaman makna perkataan dan spesifik bila berbicara, kita boleh ambil satu contoh macam mana satu ayat Quran melahirkan pelbagai pentafsiran yang mana boleh diterima kesemuanya sekali. Ya, penulis mengambil contoh Suratul Baqarah pada ayat 212. Al-Baqarah 212. Tuan-tuan cuba dengar 212. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Bulatkan perkataan bighairi hisab. Terjemahannya, ya, kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka memandang hina orang-orang beriman, padahal orang-orang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya, ya, tanpa hisab. Macam itulah lebih kurang, tanpa hisab, ya. Barangkali boleh diterjemahkan tanpa batas. Jadi isunya Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki tanpa batasan, tanpa hisab. Apa maksud tanpa hisab? Maka lahir, ya, bila kita himpun semua, ada 1, 2, 3, 4, 5 pentafsiran, ya, kepada ghairi hisab.
Yang pertama, ya, Allah bagi rezeki tanpa ada yang berhak untuk hisab ataupun mempersoal, memperkira, ya, kenapa saya tak dapat, dia dapat, tak ada orang berhak untuk mempertikai dan menimbulkan kira-kira. Gitulah lebih kurangnya. Kenapa saya sikit, dia banyak? Dia tak boleh begitu. Itu satu, tuan-tuan. Yang kedua, Allah bagi rezeki kepada sesiapa dia kehendaki tanpa Allah Ta'ala menghitung pemberian berkenaan. Pemurahnya Allah Ta'ala, ya, bagi sebanyak-banyaknya tanpa hisap. Maksudnya lepas bagi tu kira balik cukup tak cukup, ma'adallah, ya. Kalau dalam bahasa kita lah, makhluk ni, bila kita beri dengan kita kira kalkulator tu, maknanya kita pun terbatas, tetapi Allah tidak begitu. Yang ketiga, Allah bagi rezeki kepada seseorang tanpa yang diberi rezeki menduga kedatangan rezeki berkenaan. Dia tak sempat nak hisap pun, dia tak menjangkakan waktu dia dapat. Aku tak layak dapat ni, macam mana boleh sampai kepada aku ni? Dia terkejut. Iaitu juga ghair hisab. Yang keempat, pentafsiran yang keempat, Allah memberi rezeki kepada seseorang tanpa bersangkut paut dengan perhitungan amal-amalnya. Maknanya bighair hisab, Allah bagi dengan keadaan tidak diambil kira, tidak dikira-kira kau amal sedikit, kau dapat sedikit, kau tak beramal, kau tak dapat. Tidak, Allah tidak kira. Ya, Maha Pemurahnya Allah. Dan akhir sekali, yang lebih jumhurnya adalah Allah bagi rezeki dengan jumlah yang amat banyak, ya, yang amat banyak. Nah, saya tak tahu, maafkan saya, saya tak tahu mana yang jumhur, mana yang tak jumhur. Wallahu alam. Nah, itu contoh, ya. Kalau kalimah sudah ratusan tadi, apatah lagi bila kalimah bergabung dengan kalimah menghasilkan makna yang pelbagai. Baik, sekarang kita tengok dalam bab yang berbeza pula. Ini juga membuka fikiran saya, tuan-tuan. Rasam Uthmani dalam tesis, bila kita nak buat tesis pun kita diperingatkan oleh SV agar Sya'ari tukar daripada resam imla'i, ya, kepada resam Uthmani. Lalu kita kadang-kadang tertanya-tanya, perlu sangat ke, kan? Ada impak sangat ke? Asalkan boleh disebut dalam bahasa Arab, perkataan dalam Al-Quran berkenaan, maka tuliskan sajalah. Tetapi SV kita dalam Fakulti Pengajian Islam sangat tegas dengan perkara ini. Rupa-rupanya ada banyak kehebatan, keunikan, keistimewaan, ya, pada kaedah penulisan resam bahasa Arab di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ya, as-salata, ya, alif lam sad lam alif ta marbuta, itu yang asal. Tetapi dalam Quran, ya, ditulis sad lam waw, bukan alif. Zakat pun sama. Kenapa waw ganti alif? Ya, sebagai contoh, ulul albab, ya, ulul albab, albab ba alif bab, ba alif ba, albab, kan, sebab panjang sikit. Tiba-tiba dalam Quran rasam Uthmani ba dan alif kecil duduk ke atas. Pasal apa jadi macam tu? Kan? Ya ayyuhan nas, ya alif, ya ayyuha. Tiba-tiba dalam rasam Uthmani alif satu, alif bukan dua. Ya ayyuha, kena ya alif hamzah ke atas alif. Ya Allah. Ar-ru'ya, alif lam ra hamzah, ya. Alif lam ra, ya, hamzah. Tetapi tiba-tiba bertukar hamzah kepada waw, ya. Dan banyak lagi lah, tuan-tuan. Mi'ah, sepatutnya mim hamzah ta marbuta, tiba-tiba ada alif terpacak kat situ, kan. Jadi subhanallah, kata rujukan utama penulis ini, Dr. Fahad, pakar ilmu Quran, resam mushaf adalah tauqifi. Yang ni saya baru belajar, subhanallah. Tak ada ruang ijtihad, ya, memilih pendapat, ya, ia adalah tauqifi. Maka hikmah, ni hikmah, tak tahu apa hikmah tadi tu, apa hikmah tulisan-tulisan tadi tu, tetapi sekurang-kurangnya hikmah yang confirmnya adalah, kata penulis, Al-Quran mesti dipelajari dengan berhadap-hadapan, saling bertalaki, tidak berpada dengan menonton dan melihat kepada mushaf sahaja, kerana sangat boleh melakukan
kesilapan bacaan Al-Quran. Ya, dengan talaqi hak-hak setiap lafaz akan ditunaikan, dan dengan mendengar kepada bacaan imam-imam ini, itulah sanad yang bersambung sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun selepas 1400 tahun, itulah bacaan Nabi dan para sahabat. Ya. Kemudian dari sudut i'jaz ilmi contohnya, kekadang yang saya suka dalam halaman 147 ini, di mana rupa-rupanya ya, kekadang dalam satu ayat ada 5 ilmu penting yang melahirkan 5 pakar dalam bidang-bidang berkenaan. Satu ayat Quran melahirkan 5 orang pakar. Contohnya, kita ada 5 orang anak, dan kita nak anak-anak kita ni ada kepakaran masing-masing di masa hadapan. Ayat 164 surah Al-Baqarah, kalau ditekuni, yang sudah nampak anak boleh jadi apa dalam 5 bidang berikut. Saya bacakan terlebih dahulu ayat Al-Quran berkenaan. Kita barangkali pernah baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya, tuan-tuan perhatikan macam mana 5 ilmu muncul, ya, yang mana kepakaran diperlukan khusus kepada bidang berkenaan. Macam mana ilmu pertama, ilmu astronomi, ya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, siang dan malam. Itu nombor 1. Yang kedua, ilmu kelautan. Saya tahu bukan ilmu ke laut ni. Ilmu kelautan ni tak tahu apa namanya dalam sains. Ini adalah berdasarkan yang kedua, iaitulah wal fulkil lati tajri fil bahar. Untuk seseorang itu boleh memandu kapal yang besar, tidak tenggelam, memerlukan kepada sains. Ia memerlukan kepada ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya, nak menyelam ke dalam laut, dia memerlukan kepada kepakaran. Kemudian yang ketiga, ya, Allah Ta'ala berbicara mengenai hujan yang turun, lalu menghidupkan tanah yang mati. Macam mana nak memakmurkan tanah yang mati? Memerlukan kepada UPM, memerlukan kepada agronomi, memerlukan kepada pertanian. Subhanallah. Kemudian yang keempat, apabila berbicara tentang haiwan, wabatha fiha min kulli dabbah, maka ini satu sains yang berbeza, zoologi. Kemudian berbicara tentang awan yang bergerak bersama dengan angin. Ini adalah soal meteorologi, ilmu tinjauan cuaca. Subhanallah, dalam satu ayat Quran, tuan-tuan. Jadi menarik, ya. Kemudian saya tertarik pada satu lagi, ya, pada kaedah mempelajari Quran. Ya, kita ada kaedah dan kita ada adab. Ini dalam hanya Al-Quran, tuan-tuan. Ya, dalam ilmu-ilmu lain pun kita beradab, tetapi kepada Al-Quran mesti ekstra. Al-Qurtubi rahimahullah wafat 671 Hijrah, ya, telah menjelaskan, ni kita kena ambil peringatan, ya, apabila berinteraksi dengan Quran, sebahagian dari menghormati Al-Quran adalah ketika mushaf diletakkan, hendaklah jangan membiarkan mushaf terbuka, tak ada orang. Subhanallah, kadang saya pun terlalai. Tarawih-tarawih ni kan, kita tak nak tutup Quran tu sebab nak mudah belik malam esoknya pula. Hendaklah dia tidak menaruh sesuatu apa pun di atas Al-Quran, hatta kitab-kitab ilmu agama sekalipun. Allahu Akbar. Quran mesti paling tinggi, ya. Dan sebahagian daripada penghormatan itu juga adalah meletakkan papan ataupun rehal. Bila baca Quran ni, kita letak atas papan, jangan letak atas lantai. Ya, jangan letak atas lantai. Atas kurang-kurangnya guna tangan. Inilah guna tangan.
tidak dibuat bantal. Ini pesan Al-Imam Al-Qurtubi yang dinukilkan oleh Al-Syekh Fahad Ar-Rumi. Jadi peringatan untuk kita semualah. Kemudian saya juga tertarik dengan pengaruh Al-Quran ya kepada musuh-musuh Islam seperti Abu Sufyan ya sebelum mendapat gelaran radhiyallahu anhu ya, ketika mereka menjadi musuh ketat Nabi. Abu Sufyan, Abu Jahal dan Al-Akhnas. Sebenarnya tiga orang ini ya selalu dan kerap keluar rumah di waktu pagi malam buta untuk mengintip mendengar Nabi membaca Al-Quran semasa tahajud. Mereka sebenarnya kagum dengan Al-Quran, tetapi betapa teruknya orang-orang seperti Abu Jahal dan Al-Akhnas. Mereka apabila mendengar di malam itu, esok paginya mereka akan mencipta kempen pembohongan kepada Nabi SAW. Ya, mereka bertiga rela untuk tidak mendengar Quran daripada Nabi serentak, supaya nanti orang akan kata apa? Ya, mereka mencari lorong-lorong rumah ya yang tidak boleh dikesan oleh sesiapa, termasuk sesama tiga orang ini. Ya, dan esoknya mereka lah mengepalai propaganda dan fitnah kepada Nabi SAW. Yang kedua, penulis menyebut kesan Quran bila dibaca dan didengar tanpa gangguan adalah jelas kelihatan selepas Hudaibiyah. Kenapa ramai orang berbondong-bondong masuk Islam? Ya, sehingga Makkah tidak boleh menghalang kedatangan ya kaum muslimin daripada Madinah. Ya, tidak mampu untuk mengangkat senjata sebab sudah ramai yang beriman dalam diam-diam. Ya, mereka berbondong-bondong sebab apa? For the first time mereka dapat mendengar Al-Quran tanpa sebarang makian, gangguan dan halangan daripada Quraisy. Sebelum Hudaibiyah ya, sebelum hijrah, Al-Quran banyak penghalang-penghalangnya dan pembising-pembisingnya ya. Kemudian lagi dua poin saya pada halaman 270 menarik ya, pengaruh Quran sehingga para sahabat dan salaf mudah menangis dengan Al-Quran. Nabi sendiri bila dibacakan suratul Nisa ayat 41 menangis ya, apabila dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, Umar Al-Khattab surah Yusuf ya ayat 86 terhenti sejenak. Abdurrahman bin Auf ya, Abdurrahman bin Auf apabila membaca suratul Muzammil pada ayat 12-13, beliau tidak jadi makan malam padahal pada siang hari beliau sudah berpuasa. Allahu Akbar. Ayat 12 hingga ayat 13, iaitulah yang berbunyi, Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa adaban alima. Allahu Akbar. Kerana sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkong dan azab yang pedih tak jadi makan, tuan-tuan. Kerana ya membaca suratul Muzammil. Aisyah radhiyallahu anha bint Abu Bakar menangis apabila membaca ayat 33 surah 33 daripada Al-Quran, iaitulah ya pada ayat yang kita duk bising baru-baru ini bila jumlah pesakit 3333 ya, sedangkan salaf kita, Aisyah kita mengajar mereka tidak sibuk dengan karut marut corona dengan waqarna, tetapi mereka faham Quran. Mereka menangis dengan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias, bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu kala. Allahu Akbar. Abu Hurairah ya menangis apabila membaca suratul Takwir, seakan-akan ditinggal oleh kaum kerabatnya. Suratul Takwir, idza syamsu kuwirat. Abdurrahman bin Rawahah ya, panglima perang Badar, apabila Abdurrahman bin Rawahah, Abdullah bin Rawahah ataupun Abdurrahman bin Rawahah ya menangis apabila ya turun ayat ataupun membaca ayat
wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Khatib kaum Ansar, Thabit bin Qais, apabila membaca surah Luqman ayat 18, ya, menangis hingga membuatnya menutup pintu rumah, tak pernah keluar dan mulai menangis, ya. Ayat 18 yang berbunyi seperti berikut: wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Tak berani keluar rumah tuan-tuan sebab takut berjalan macam orang sombong dalam ayat 18. Allahu Akbar. Abdullah bin Umar, ya, apabila Tamim Ad-Dari, ya, menangis sepanjang malam apabila di dalam solatnya beliau membaca ayat 21 daripada surah Al-Jathiyah, ya, iaitulah berbunyi am hasibal ladina ijtarahu as-sayyiati an naj'alahum kalladina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Iaitulah, ya, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman yang mengerjakan amal saleh, iaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Buruklah prasangka mereka. Takkan sama kehidupan dan kematian antara orang beriman dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, Abdullah bin Umar menangis surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 6. Abdullah bin Hanzalah menangis dan tak mahu duduk semula walaupun dalam keadaan sakit parah apabila membaca suratul A'raf ayat 41. Allahu Akbar. Dan Raja Najasyi menangis sampai basah kuyup janggutnya apabila dibacakan surah Maryam oleh Ja'far bin Abi Talib. Tuan-tuan, itu duduknya Quran kepada orang-orang dahulu, ya. Akhir sekali, dalam isu pengaruh Quran, penulis mengambil pendekatan meraihkan bagaimana perubatan Islam menggunakan ayat Al-Quran ini mujarab, ya. Tetapi ada peringatan beliau sebut di penghujung daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Jawabul Kafi, tapi saya nak pilih yang ni sahaja, Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ya, boleh untuk berubat ni, tetapi dia kata tidak akan memberi manfaat dengan Al-Quran kecuali orang yang hati dan niatnya ikhlas kerana Allah. Yang nak rawat tu adalah ikhlas kerana Allah dan merenungi kitab Allah dengan akal dan pendengarannya, meluaskan hatinya, mengamalkannya, yakni perintah Al-Quran, larangan Al-Quran dengan anggota badannya, dan menjadikan Al-Quran rakan dan penghiburnya setiap siang dan malam. Tu dia tuan-tuan, baru mujarab. Orang yang nak merawat itu adalah orang yang mengamalkan Al-Quran, dekat dengan Quran, dan bukan orang yang baca Quran pun tak betul. Ya, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.